mengalami suatu tragedi pada diri seseorang pasti menjadikan ia sukar untuk dilupakan, terutama apabila ia melibatkan insan yang disayangi. Untuk meneruskan kehidupan atau istilah move on bukanlah perkara yang mudah jika insiden yang berlaku itu sangat mendalam kepada diri seseorang. Pastinya ia memerlukan masa yang lama untuk pulih dari rasa sedih dan trauma tersebut. Tidak dinafikan bahawa ada juga individu yang tidak memerlukan masa lama untuk terus move on. Namun ada juga yang tidak boleh melupakan peristiwa yang mendukakan itu sepanjang hayat sehingga mereka menjejaskan kesihatan dan juga kehidupan mereka. Seperti kisah seorang gadis yang tular di TikTok baru-baru ini yang dikenali sebagai Icha, dia dikabarkan telah ditinggalkan suami pada usianya yang sangat muda dan mengakibatkan dia tidak mandi sehingga 3 bulan dan keadaan mentalnya mula terganggu kerana terlalu sedih dan tertekan dengan keadaan itu. Bagaimana keadaan ini boleh berlaku pada diri seseorang itu? Berapa lamakah tempoh yang diperlukan sebelum seseorang itu untuk move on? Jadi laporan yang dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak menggambarkan arah tuju perbincangan kita pada hari ini tentang move on. Move on seperti yang kita cakap kat awal tadi, Fiza, bukan saja dalam perhubungan tapi banyak aspek kekecewaan, rasa marah. Kadang-kadang sekecil-kecil perkara yang berlaku semalam pun susah kita nak move on. Jadi overthinking, fikir terlalu banyak pula. Kadang-kadang kita kecewa dengan ending drama pun susah nak move on juga. Susah. Ini yang berlaku dalam kehidupan sebenar kita. Sama ada kita sedar ataupun tidak, itu berlaku sebenarnya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan hari ini kita nak kongsikan topik ini dengan mereka yang lebih arif dan juga pakar, individu yang lebih arif dan pakar dan juga mungkin mempunyai pengalaman dalam kehidupannya yang ingin berkongsi bersama kita di WHI. Kalau di hujung sana, kita perkenalkan Encik Khairul Arif Razali selaku Pegawai Psikologi Klinikal Jabatan Perubatan Psikologi PPUM. Assalamualaikum. Apa khabar Encik Khairul? Waalaikumsalam warahmatullahi. Hafiza, Hawa, Puan Nabi. Saya sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke Wanita hari ini. Pertama kali ya? Ya, pertama kali. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Dan di sebelah saya ini saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi. Tapi kita kenalkan je lah. Kita bersama dengan AB Abadi. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak atas masa yang diluangkan bersama kami. Terima kasih sudi jemput. Masya Allah, saya tengok Abi Abadi daripada saya sekolah. Tapi sekarang ni Abi Abadi masih lagi cantik macam ni. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Kita nak kongsikan tentang topik ini tentang move on. Kalau kita cakap move on, kebiasaannya orang akan kaitkan dengan kekecewaan, perpisahan, kesedihan dan juga kematian. Namun hakikatnya Encik Khairul, mungkin sebenarnya dalam kehidupan kita hari-hari ni banyak perkara yang kita perlu move on. Apa yang sebenarnya kita perlu tahu sedikitlah. Apa yang kita nak maksudkan sebagai move on ni sebenarnya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terlebih dahulu bila kita bercakap ataupun mempunyai terma move on ini, ada mungkin beberapa pemahaman. Yang pertama mungkin dari segi move on, forget and move on. Yang kedua mungkin dari segi move on, menerima apa yang telah berlaku tapi pada masa yang sama mengambil hakikat dan kenyataan tentang apa yang berlaku, itu pun boleh dikatakan sebagai move on. Kan? Jadi ada beberapa perspektif tapi dua ini adalah perspektif yang saya fikir agak utama, dan sekiranya perspektif kedua itu yang mungkin kita ambil lebih perhatian, maka kita akan dapat proses, kita akan dapat lebih mencapai satu tahap penerimaan itu, yang mana kita akan merasa betul-betul terima daripada kita cakap oh saya terima, move on. Jadi perspektif yang kedua ini saya fikir adalah move on yang mungkin ada baiknya untuk kita terapkan dalam minda dan juga diri kita. Encik Khairul, cara orang nak move on ataupun nak lupa apa yang jadi itu berbeza. Ada yang cepat, ada yang kata kalau kita nak lupakan benda tu jangan teruskan bercakap tentang perkara yang sama. Lagi susah kita nak bergerak ke depan. Jadi nak tanya berdasarkan pengalaman Kak Ibi sendiri kan dalam apa jua situasi yang berlaku, bagaimana apa yang Kak Ibi rasakan cara yang paling terbaik Kak Ibi bergerak ke depan tanpa terlalu pendam dengan satu-satu rasa yang tak seronok tu? Okey,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi. Sebenarnya kalau nak ikutkan bukan saya kat sini. Sebab kejadian yang melibatkan saya dengan tajuk move on ni dah 14 tahun berlalu. Cumanya saya nak kongsikan sebesikit lah. InsyaAllah mungkin akan jadi benda yang boleh diberi, apa orang kata, memberi manfaat pada orang lain. Pada saya kan, yang untuk episod saya sebenarnya saya dah lupa. Saya dah lupa sebab saya dah lama sangat move on dari kejadian tu. Memang sakit sangat lah pada awal dia sebab saya ada anak kecil-kecil. Itu je. Saya punya kesedihan sebabkan ada anak-anak kecil. Tapi saya cepat recover daripada keadaan tu sebab tak tahulah, saya bersyukur sangatlah. Saya bersyukur sangatlah Allah sayang saya. Itu dia yang permulaan saya ada kehidupan baru lah sebenarnya. Kalau tak berlaku benda tu, mungkin saya tak macam ni hari ni. Masya Allah. Dan kita bercakap tentang apa yang AB kongsikan ini. 14 tahun dah pun berlalu dan hari ini AB telah pun berada dalam fasa baharu kehidupan AB. Tetapi ada mereka yang mungkin dah 15 tahun, 16 tahun sebenarnya mengalami fasa-fasa tertentu dalam kehidupan, belum move on. Betul. Masih lagi belum bangkit, belum bangun untuk menerima kehidupan baru. Cik Khairul, adakah salah sebenarnya? Adakah sebenarnya tak salah untuk seseorang itu mempunyai rasa sedih, hiba, kecewa, tidak mahu move on? Dan berapa lama kita boleh beri masa untuk seseorang individu itu untuk sebenarnya harus bangun, bangkit dan ada kehidupan baru macam yang AB katakan? Jadi berbalik pada apa yang berlaku pada Puan AB berkenaan dengan situasi peribadi dia sendiri di mana lebih daripada 10 tahun apa yang Puan AB alami. Maka bila kita nak katakan ada tak tempoh masa yang ideal untuk seseorang itu melalui proses move on ini, sebenarnya tidak ada. Tapi bila kita bercakap tentang perasaan yang Fiza kongsikan tu tadi, itu adalah perasaan-perasaan yang normal yang kita semua ada. Kalau kita tak ada bahagian perasaan dalam tubuh badan kita ni, kita seperti macam robot je. Kita cuma ada mungkin thoughts, pemikiran dan juga tingkah laku. Jadi perasaan yang kita ada ini, itu adalah apa yang membuatkan kita seorang manusia. Dan bila bercakap tentang mungkin situasi perasaan yang Puan AB alami, kita boleh anggap itu sebagai satu ombak. Di mana kalau mula-mula situasi itu berlaku, ombak tu mungkin agak tinggi, perasaan yang kita mungkin alami itu sangat intens. Tapi bila dah perlahan-lahan, ombak tu pun akan tenang. Saya suka analogi ini. Dia sebagai macam kehidupan ni pun macam ombak lah. Kadang-kadang ada pasang, ada surutnya dan sebegitu. Betul. Cik Khairul, ada setengah orang dia cepat saja nak move on. Tapi apa antara sebab utama setengah ni rasa susah sangat, ambil masa yang lama? Sistem sokongan tak cukup kuat ke macam mana? Sistem sokongan yang kurang kuat itu adalah satu faktor di mana akan ambil masa untuk seseorang itu lebih lambat untuk move on. Mungkin juga dari segi situasi yang menyebabkan individu itu rasa perasaan-perasaan yang kita katakan macam grieving ini. Mungkin kalau itu adalah sesuatu situasi yang boleh dijangka, macam mungkin ahli keluarga dia ada penyakit kanser. Jadi dia dah ada macam penerimaan dari segi mindset. Mungkin akan ada tempoh lambat laun, individu ini akan pergi. Ada juga yang mungkin agak traumatik yang menyebabkan dari segi faktor ataupun kesan daripada situasi ini agak membebankan, dan mungkin ada satu lagi yang agak tertekan sehingga menyebabkan satu perkara itu individu tersebut rasa macam tak dapat untuk move on daripada perkara ini. Jadi ada banyak faktor lah yang menyebabkan lambat laju untuk orang itu boleh mencapai tahap move on ni. Faham? Itu bergantung kepada keadaan diri seseorang itu juga, mana saya kira faktor-faktor sekelilingnya juga. Ini juga mungkin berkait rapat dengan AB sendiri. Apabila AB berkata bahawa AB dah move on ketika itu, apa antara faktor-faktor penguat yang membuatkan AB rasa aku perlu bangkit, aku perlu bangun, aku perlu move on kerana ada banyak lagi perkara yang harus diselesaikan? Serah segalanya pada Allah. Itu yang saya cakap daripada awal tu, saya rasa bersyukur sangat Allah sayang saya. Saya melalui satu ujian yang sangat hebatlah untuk seorang wanita pada waktu itu. Dan memang satu ketika tu saya rasa macam saya tak tahu nak pergi mana dah. Memang, ya Allah, ya Tuhanku, kau tolonglah aku. Masa tu bawa ingat Allah lah. Itu mana kena Allah bantu dah. Ada orang bila berlaku ujian-ujian besar macam tu, dia lagi pergi ke arah yang tak sepatutnya. Tapi macam saya bersyukur sangat. Jadi saya minta kepada Allah tunjukkan satu jalan yang lebih baik. Dan Allah bagi sesuatu pada saya lah. Yang supaya saya terima kenyataan. Saya memang, pada saya dah memang orang tak sudi. Macam itulah kan. Orang tak sudi. Jadi kita berbalik pada kadar dan kadar Allah lah. Sebenarnya saya masa tu lebih pada
fikirkan anak je lah. InsyaAllah. Kalau kita bercakap tentang apa yang AB kongsikan ni Hawa, kalau boleh dikatakan ini yang kenapa kita bawa AB ke sini hari ini, kerana walaupun dah 14 tahun berlalu Cik Khairul, tetapi apa yang AB pernah lalui dan bagaimana AB hari ini bersama keluarga, bersama bekas pasangan memberikan satu impak yang positif kepada masyarakat, bahawa dalam kehidupan pasti ada pasang surutnya, ada dugaannya, dan bagaimana mereka mengambil perkara tersebut dan menjadikan kehidupan lebih harmoni hari ini. Macam mana yang mungkin orang terfikir nak dapat tu yang susah tu, macam mana daripada satu perkara yang menyedihkan hari ini baik, hubungan akrab, anak-anak dan sebagainya. Itu yang nak tahu. Sebab masing-masing ada kesedaran, baik dari pihak saya dan pihak bekas suami Nur Hakim. Kita ada kesedaran yang mana macam saya mulakan dululah. Mesti kita kena buka jalan untuk sesuatu yang lebih baik. Macam ada separuh pasangan dia bercerai, dia tak kasih anak jumpa bapa, anak jumpa bapa. Tapi macam saya, benda tu tak berlaku. Kita tak ada perebutan anak pun. Kita sama-sama jaga sebab tahu. Macam saya berbalik pada Allah lah. Tahu nanti Allah akan tanya. Jadi kalau saya jaga tak betul anak tu, jadi kalau saya jaga seorang, saya kena seorang. Jadi kita sama-sama ambil tanggungjawab untuk pegang amanah Allah tu. Jadi itulah kebaikan tu macam memang saya rasa saya nampaklah. Numa dengan Meme tu ditakdirkan bersamalah. Numa bukan saya punya lah. Tapi sebenarnya mencabar jugalah sebagai seorang selebriti, sentiasa ada reminder ni juga. Macam ada setengah orang mungkin nak move on tapi sentiasa berjumpa dengan orang tertentu di tempat kerja. Sebagai selebriti ada saja laporan-laporan di media dan sebagainya, dan untuk overcome, nampaknya kalau kita lihat keadaan AB berjaya melakukannya dan semua orang dapat lihat. Macam saya dah hilang dah perasaan yang sebagai suami isteri tu tak ada. Kita ni nampak macam kita kawan. Memang kawan. Kalau saya raya sama-sama tu sebab memang anak-anak ada. Bukan, memang ada je orang kecam kata. Saya masih nak lagi kat Norman tu pasal nak raya sama-sama. Sibuk je dengan Norman. Macam kita pula salah. Dia dah terbalik dah sekarang ni. Nampak macam kita pula nak pergi rebut Norman. Macam saya rasa benda tu macam tak patut berlaku lah. Orang kata masyarakat kena lebih terbuka. Saya berbaik ni sebenarnya kerana Allah. Jadi kita nak anak-anak saya tu hidup dalam keadaan yang membesar, tak ada tekanan, keluarga yang harmoni. Sebab kita boleh ke arah itu kan. Kenapa benda boleh jadi baik, kenapa kita nak pilih yang tak baik kan? Cik Khairul, ini yang harus juga kita kongsikan bersama dengan penonton. Bagaimana daripada satu sisi ataupun fasa kehidupan yang berbeza dahulu, dengan move on ini membawa kepada satu arah kebaikan, lebih banyak kebaikan dan juga manfaatnya untuk anak-anak, keluarga dan juga persahabatan itu sendiri. Ini yang mungkin kita nak kongsikan juga kepada penonton kita. Tapi kita bukan nak cakap dari sudut perhubungan sahaja. Kadang-kadang macam Cik Khairul katakan tadi, ada individu yang mungkin menerima kekecewaan, sukar untuk move on apabila menerima berita kesedihan, bencana, kehilangan insan-insan tersayang, maupun ada dalam keadaan-keadaan tertentu individu yang mungkin dah bekerja selama berpuluh tahun, kemudian kehilangan kerja dan sebagainya. Ini juga mungkin memberi kesan dan impak yang besar untuk mereka terus move on. Bagaimana kita nak bantu mereka? Baik, jadi sebagai seorang individu yang mungkin ingin membantu mereka yang berada dalam situasi yang seperti Fiza sebutkan tadi, ada beberapa perkara bergantung pada situasi-situasi yang individu ini berada. Kalau contoh mungkin dari segi pekerjaan, mungkin bila mana akibat daripada COVID-19 yang kita masih lagi sedang alami sekarang, kehilangan pekerjaan ialah salah satu perkara yang ramai orang terkesan. Jadi mungkin sebagai peranan individu-individu yang rapat dengan situasi sebegini, dengan individu yang terkesan ini, mungkin salah satu perkara yang mereka boleh perlukan semudah mendengar sahaja. Semudah mendengar sahaja. Kerana kalau kita bagi cadangan bagi apa-apa yang mungkin menyebabkan orang itu selagi tertekan, mungkin yang hilang kerja ni okeylah, bolehlah bagi pergi kat apa-apa site-site yang mungkin boleh membantu. Pergi je mana-mana platform. Betul. Cuma kalau situasi yang macam kehilangan orang, kematian orang, itu satu perkara yang agak lebih berat. Jadi kalau kita boleh je memberikan, orang kata dalam bahasa Inggeris, empathetic ears, memberikan telinga untuk mendengar, itu pun bagi saya itu salah satu perkara yang amat baik daripada kita beri cadangan, beri kritikan kan, berkenaan dengan situasi yang mungkin individu-individu ini mungkin alami. Cumanya apa yang saya boleh tambah berdasarkan situasi yang dialami oleh Puan Abby, salah satu perkara yang mungkin kita boleh juga ingatkan berkenaan faktor bagaimana seseorang itu boleh untuk mengalami satu situasi dengan lebih baik ialah dari sudut kekentalan dalaman diri, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai resilience. Bagaimanakah tahap individu itu berkenaan dengan this resilience level akan memberikan kesan bagaimana orang itu boleh menghadapi situasi yang mereka alami yang agak menekankan.
Saya suka bila Cik Khairul sentuh tentang hal inilah, sebab bagi saya mereka yang melaluinya, yang nak move on ni tahu step-step dia apa. Layan perasaan, luah perasaan, tetapi mereka yang cuba nak tolong ni sentiasa bagi cadangan. Apa kata buat macam tu? Apa kata jangan layan sangat? Itu akan menambah tekanan, dan itu kita sebagai orang sekeliling kena tahu bagaimana untuk bantu mereka move on juga. Kita nak pergi ke arah itu pula, tapi sebelum itu jom kita saksikan TikTok yang dirangkumkan untuk anda. Rindu aku sangat rindu kamu, terasa sejak kau masih ada di dekatku. Tak mudah ku melupakan dirimu. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu. Hati, aku minta tolong kau sabar. Walaupun kau dah hampir rebah, tolong jadikan aku sebagai manusia yang kuat walaupun aku dah penat. Dan tolong jadikan aku sebagai manusia yang pemberani walaupun aku masih bersendirian. Itu dia perkongsian-perkongsian yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita hari ini daripada TikTok. Terima kasih atas perkongsian tersebut yang dapat kami kongsikan bersama penonton wanita hari ini. Ya, dan sekarang ini kita nak tahulah tentang kesannya apabila seseorang itu terlalu melayan diri, susah nak move on, kesan-kesan dia kepada orang lain, Cik Khairul. Kesan-kesan kepada orang lain mungkin agak ketara, cuma yang lebih akan terkesan kepada diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin di mana apabila seseorang itu mempunyai simptom-simptom yang menyebabkan boleh jadi ada kebarangkalian untuk individu itu mempunyai diagnosis kesihatan mental yang tertentu, seperti kemurungan ataupun perkara-perkara yang menyebabkan individu tersebut agak sukar untuk mengalami situasi yang mereka alami ini, maka ianya akan menyebabkan lebih payah untuk individu itu melakukan perkara-perkara yang sewajarnya bagi mengalami apa yang mereka alami tersebut. Okey. Baru-baru ini Cik Khairul dan AB di media sosial ada dilaporkan tentang seorang wanita ini yang tadi sempat juga dalam laporan kita kongsikan tentang seorang wanita ini yang ditinggalkan bekas kekasih dan sehingga 3 bulan tak mandi. Trauma dan sebagainya. Bila kita bercakap tentang move on ini, kadang-kadang mungkin kita ingatkan kita biasa-biasa. Tetapi kadang-kadang mungkin juga disebabkan faktor-faktor lain yang boleh mengakibatkan diri seseorang itu sukar untuk move on. Mungkin memang dah ada masalah-masalah tertentu. Adakah itu antara faktor-faktornya? Betul. Maka kalau individu itu tidak dapat melakukan sesuatu untuk menyebabkan apa yang dialami itu diproses dengan cara yang lebih baik. Apa yang Fiza kongsikan itu tadi itu adalah dari segi tingkah laku ataupun behaviors. Maka ianya diterjemahkan daripada apa yang mereka alami itu yang menyebabkan agak susah untuk individu tersebut menjalani kehidupan seharian. Untuk yang apa yang kita lihat ini adalah trauma hidup amnesia dan berperangai budak-budak amnesia ini adalah salah satu memory impairment yang mana mungkin individu ini tak dapat untuk ingat apa yang berlaku pada masa lepas. Ada certain tempoh yang dia block apa yang berlaku. Itu berkenaan dengan memori lah. Okey, baik. Dan kita pun nak pelajari daripada Abby sendirilah. Kalau tempoh masa yang diambil tu untuk move on, kadang-kadang kita bukan secara sepenuhnya, ada on-off juga. Bila saatnya rasa, okey dah lepaskan segala ni, dah boleh teruskan kehidupan macam biasa. Okey. Bila saya merasakan ada sesuatu yang berbezalah dalam diri saya, maknanya Allah hadiahkan sesuatu yang mana keyakinan yang sangat kuat yang apa yang berlaku memang dah dengan izin Allah. So, maknanya saya menunaikan umrah lah. Kat sana saya dapat benda-benda baru, dan saya sebenarnya sangat bersyukur keluarga
sekarang suami, anak-anak saya semua kata sangat-sangat membantulah, banyak memberi kekuatan pada saya. Orang keliling pun tak pressure. Jadi kita pun memang berusahalah ke arah yang lebih baik kan. Benda yang dah jadi, kalau kita nak pusing-pusing balik tak ada selesai kan. Dan saya kira kalau orang yang mengikuti perkembangan AB Abadi daripada dulu, macam saya sih memang follow Instagram AB Abadi daripada dulu. Jadi memang lihat daripada jual baju dari rumah, buat perniagaan macam-macam. Kalau kita lihat bagaimana seseorang itu move on, kadang-kadang kita perlu orang putih kata diversify. Kita perlu ada juga sibukkan diri kita, distraction ataupun kita kena cari satu perkara lain untuk kita buat diri kita sibuk untuk kita nak teruskan kehidupan. Adakah Ibu merasakan sebegitu juga ketika itu? Bukan. Saya sebenarnya bukan buat sibuk tu. Kita berusaha tu sebab saya nakkan anak-anak saya hidup selesa. Sebenarnya memang kalau ikutkan masa berumah tangga sampai sekarang pun saya tak mengharapkan pasangan punya pendapatan. Memang kita kena ada duit sendiri. Memang terbiasa. Jadi maknanya bila berlakunya perceraian tu, saya memang gunakan duit sendiri untuk hidup. Jadi saya walaupun kadang-kadang jahat-jahat juga mulut cakap-cakap pasal nafkah kan, tapi tak dapat pun kita jalan juga. Gitulah. Benda-benda yang memang saya rasa tak apalah. Kalau benda tu tak selesai kat dunia, nanti depan Allah jawab gitu. Tapi maknanya macam saya bekerja keras, saya berusaha untuk ada pendapatan, untuk lebih pendapatan mungkin berbanding orang lain sebab saya nak anak-anak saya selesa. Macam-macam lah saya buat. Saya rasa kan personality seseorang tu juga yang bantu dia untuk mudah move on ataupun tak. Sebab ada setengah yang jenis melayan, malas nak fikir. Adakah mereka yang jenis suka overthink, suka analisis sesuatu yang buatkan dia susah nak ke depan? Itu salah satu faktor di mana kalau ada je benda-benda yang berlaku, benda kecil pun tiba-tiba akan overthinking. Kita panggil itu sebagai rumination lah, di mana individu itu akan sentiasa berfikir, akan cuba untuk mengingat walaupun benda kecil je, tapi kalau cara kita berfikir itu dalam satu kitaran yang mungkin tak ada jalan penyelesaian, mungkin agak payah untuk kita move on. Kalau kita berfikir tapi untuk fikirkan bagaimana ataupun cara untuk saya keluar daripada kitaran ni, itu adalah rumination yang bermanfaat. Jadi janganlah kita ambil perkara-perkara yang kecil tu untuk kita rosakkan diri kita. Maksudnya kita harus bangkit untuk buktikan kalau lah mungkin dalam hubungan percintaan, kekecewaan dan sebagainya, kita bangun, bangkit dan buktikan kita lebih bagus, lebih hebat, lebih berjaya daripada sebelumnya. Tetapi kalau dalam situasi yang berbeza pula, situasi kehilangan, situasi kematian yang mengejut dan sebagainya, bagaimana sebenarnya kita mungkin orang sekeliling, ahli keluarga maupun rakan-rakan boleh memberi ruang kepada mereka ini untuk heal ataupun untuk pulih kembali, Cik Khairul. Betul. Memang ruang adalah salah satu perkara yang amat diperlukan oleh individu yang seperti situasi yang Fiza kongsikan tu tadi. Di mana kalau kita rush orang tu untuk heal, move on, itu memang salah satu perkara yang agak menyusahkan lagi dan mungkin melambatkan lagi proses healing untuk individu ni. Cumanya bila mana Fiza bagi tahu tadi tentang matlamat ataupun cita-cita orang ni, bila mana dia dapat move on, ada cita-cita besar yang dia mungkin nak cuba capai, ada lebih baiknya kalau kita cuba fikirkan kecil-kecil dulu. Buat yang kecil-kecil. Kalau mungkin mulakan dengan tak nak mandi, 3 bulan tak nak mandi. Apa kata mulakan dengan bangun dulu daripada katil, pergi mandi. Satu langkah kecil dulu. Betul. Step by step. Baby step. Betul, baby steps. Okey, dan pastinya penonton WHI ini sentiasa mendapat inspirasi daripada AB Abadi, dan kalau mereka nak dengarkan kata-kata semangat kepada mereka yang mungkin rasa beratnya untuk teruskan kehidupan dengan masalah-masalah yang ada sekecil-kecil perkara pun. Jadi kita nak dengarkan kata-kata semangat daripada AB kepada mereka. Okey, setiap manusia saya rasa Allah bukan rasalah, memang Allah berikan ujian yang berbeza. Jadi kena ada kekuatan dalam diri. Masing-masing kena sayang diri sendiri dulu sebelum kita nak sayang orang lain. Tapi macam tadi kalau Fiza awak tanya saya pasal kehilangan yang hilang, yang meninggal tu contohnya, saya memang tak jawapan lah. Sebab alhamdulillah lah setakat ni semua orang yang saya sayang ada dekat sekeliling saya lagi. Tapi untuk mereka-mereka di luar sana yang melalui kehilangan, memang kena redha lah, kena redha sebab semua yang hidup akan mati kan. Jadi kena ada, orang kata, kena set dalam diri lah. Setiap yang hidup akan mati dan kita akan melaluinya satu hari nanti. Walaupun tak nak pun, kita akan lalui. Macam perceraian mungkin berbeza lah kan. Berbeza. Kita marah-marah pun, marah kat dunia je. Tapi bila dah pergi tu, saya tak tahulah sebab saya pernah tengok sangat video-video orang yang macam rindu yang, orang kata, rindu yang apa? Berlebihan. Bukan rindu yang berlebihan, rindu yang macam tak ada penghujung. Tak ada penghujung. Dia punya sedih tu.
saya belum lalui lagi dan saya harap saya tak nak lalui. Masya-Allah. Tapi perkara itu mungkin berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang bukan saja kehilangan insan terdekat dengan kita, tetapi kadang-kadang sahabat anda dan sebagainya yang mungkin itu individu-individu yang biasa dengan kita, memberi sokongan kuat kepada kita. Apabila kita kehilangan mereka, mungkin kita ambil masa sedikit untuk pulih, untuk membiasakan keadaan kita. Jadi Cik Khairul, mungkin Cik Khairul boleh kongsikan juga kepada penonton kita. Kadang-kadang kita dengar perkataan move on ni hari-hari. Tetapi mungkin ada juga dalam kalangan individu ini yang mengalami masalah ataupun sukar untuk move on ni sehingga boleh merosakkan diri mereka, boleh memberi kesan dan impak yang teruk pada diri mereka. Bagaimana mereka boleh mendapatkan bantuan dan apa peranan orang sekeliling untuk membantu mereka? Baik, jadi apabila seseorang itu mungkin mengalami satu situasi yang seperti Fiza kongsikan tu tadi, maka apa yang mungkin kita boleh cuba lakukan ialah untuk kenal pasti terlebih dahulu yang sebenarnya kita masih lagi berada dalam fasa untuk memulih. Seperti yang Puan Ebi kongsikan tadi tentang bagaimana apa yang dia lakukan, dia cuba juga untuk beri perhatian kepada diri sendiri ataupun dalam bahasa Inggeris self-love. Memberikan perkara-perkara, melakukan aktiviti-aktiviti yang mungkin boleh menyebabkan kita rasa diri kita lebih disayangi oleh diri kita terlebih dahulu daripada individu-individu lain. Jadi mungkin berkenaan dengan apa yang kita boleh lakukan, seperti apa yang Puan Ebi kongsikan itu tadi berkenaan dengan self-love. Tentang apa yang mungkin orang luaran boleh lakukan, seperti yang saya kongsikan itu tadi, berkenaan dengan hanya memberikan telinga, meminjamkan telinga untuk mendengar tentang apa yang berlaku oleh situasi individu tersebut berkenaan dengan situasi yang menekankan yang dialami oleh mereka. Ya, semuanya bermula dengan diri sendiri dululah. Betul. Kan, cari kekuatan diri, barulah senang untuk nak move on, teruskan kehidupan. Bukan untuk diri sendiri saja, dengan untuk orang-orang yang disayangi. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Khairul Arif Razali bersama kita di Wanita hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Ibi kerana bersama kami, pengalaman yang dikongsikan. InsyaAllah. Dan semoga perkongsian kita hari ini daripada Ibi yang berkongsikan pengalaman dan juga daripada Cik Khairul sendiri dapat memberi banyak manfaat kepada penonton-penonton kita yang mungkin ketika ini dalam fasa sukar untuk move on, tak tahu bagaimana nak mulakan fasa move on itu. InsyaAllah semoga ada banyak manfaatnya yang dapat diguna pakai dalam kehidupan seharian. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti ada pelbagai lagi perkongsian menarik yang akan terus kami kongsikan bersama anda.